InsyaAllah malam ni kita akan melihat tajuk yang menarik sempena malam ke-27 hari bulan Rejab 1427 Hijriah. Jadi bila kita sebut tentang bulan Rejab ni, kita sudah berada di akhir Rejab dan akan masuk bulan Sya'ban dan bertemu di dalam bulan Ramadan, dan sudah semestinya kita bersedia menghadapi bulan Ramadan, meningkatkan amal ibadah kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, bercakap tentang ibadah, sudah tentulah tidak dapat kita menunaikan ibadah melainkan kita perlu untuk menyiapkan diri kita dengan keperluan rohani dan mental, di samping perlu juga kita menyiapkan diri kita dengan keperluan jasmani. Dan bila menyebut keperluan jasmani ini, kita memerlukan makanan-makanan yang sihat, yang berzat, yang mempunyai vitamin yang banyak. Dan sinonim penduduk-penduduk di Malaysia ini, walaupun apa bangsa sekalipun, kita ini lebih gemar memakan nasi. Jadi pagi makan nasi, petang makan nasi, tengah hari makan nasi, malam pun kita makan nasi. Dan tajuk perbincangan kita malam ini nak bincang, bukan nak bincang tentang nasi tuan-tuan dan perempuan sekalian, tetapi nak berbincang nasi yang datang daripada beras dan beras datang daripada pokok padi. Dan tajuk topik perbincangan di dalam rancangan halaqah kita malam ini ialah tentang pokok beras. Tajuk yang cukup cantik dan menarik untuk dibincang dan dikupaskan bersama dengan barisan ahli panel yang tidak asing bagi kita untuk mengupas dan menghuraikan bersama-sama kita di dalam rancangan halaqah terbitan TV9 ini tuan-tuan dan perempuan sekalian. Baiklah, bagi memulakan rancangan halaqah ini, sukar saya memperkenalkan barisan panelis yang akan bersama-sama dengan kita selama sejam di dalam siaran langsung malam ini, iaitulah panelis kita yang pertama yang berbahagia, Ustaz Zawawi bin Yusuf, pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampaknya malam ini perbincangan kita tentang pokok beras Ustaz. Menarik dan unik perbincangan kita malam ini. Dan panelis kita yang kedua yang berbahagia, Dr. Sharifah Hayati Al-Qudsi, Timbalan Pengarah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Nampaknya malam ini Doktor datang dari jauh daripada KL datang ke Sabak Bernam. Tapi saya lagi jauh Doktor, daripada Kedah Darul Aman datang ke Selangor Darul Ehsan untuk menjayakan program halaqah Doktor. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa kita akan melihat potongan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim untuk kita tatapkan bersama, kita lihat dan kita hurai, melihat hikmah di sebalik mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pada muslimin muslimat yang berada di rumah, jangan lupa kalau ada Al-Quran, ambil Al-Quran kita buka dan kita baca bersama, ataupun ada tafsir kita ambil kita baca bersama, insya-Allah. Dan malam ni kita akan melihat surah Al-An'am ayat ke-141 untuk kita membincangkan tentang tajuk perbincangan kita malam ini mengenai pokok beras. Di mana surah Al-An'am ayat ke-141 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat. والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Cantik ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang bermaksud, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang menjalar tanamannya dan yang tidak menjalar, dan pohon-pohon tamar dan tanam-tanaman yang berlainan rasanya, dan buah zaitun dan delima yang bersamaan dan tidak bersamaan. Makalah dari buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya pada hari memetik atau menuainya. Dan janganlah kamu melampau-lampau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang melampau. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam surah Al-An'am ayat ke-141, menggambarkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanam-tanaman, pokok-pokok, buah-buahan yang berbagai jenis, berbagai bentuk. Kalau kita nak cari, musim sekarang musim buah durian. Kalau nak cari buah durian di negara Arab, sudah tentu tak dapat kita jumpa buah durian di negara Arab. Yang ada durian hanyalah di sebelah Malaysia, Thailand sahaja. Tapi kalau nak cari buah kurma, ada di Malaysia. Tetapi nak cari pokok kurma, payah nak cari. Sebab kita hanya makan buah kurma, tidak makan bersama dengan pokok-pokok kurma, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, untuk kita melihat apakah intipati ayat surah Al-An'am ayat ke-141 ini, saya nak mulakan dengan Ustaz Zawi bin Yusuf tentang ayat surah Al-An'am 141 Ustaz. Bolehkah Ustaz kita lihat
bagaimana penafsiran ulama dan pandangan-pandangan ulama mengenai ayat ini untuk kita keluarkan, kita hadamkan, kita lumatkan untuk sama-sama kita mengambil pengajaran daripada ayat surah Al-An'am ini, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pengerusi, sahabat panel, Dev kehormat, muslimin, muslimat, semoga kita dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya ayat ini menggambarkan cerita tentang tumbuhan dan menanam. Al-Quran, dalam Quran cerita kecil tak ada, yang remeh-temeh tak ada, yang ada yang besar-besar. Jadi kalau Quran sebut benda itu besar. So cerita pertanian bukan cerita kecil, sehingga Al-Quran yang penuh mukjizat menyentuhnya. Yang kedua, ayat ini dimulakan cerita tentang tauhid, rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah maknanya Allah yang mencipta pokok. Daripada tak ada kepada ada, kemudian daripada benih, kemudian jadi batang, kemudian berputih, kemudian mula menguning, lepas tu masak. Okay. So ayat ni nak cerita orang kafir dahulu, dia percaya Allah sebagai pencipta. Tetapi dia tahu Allah yang mencipta alam, tapi dia lupa pula bila dapat tumbuhan ni, dia sembah yang lain pula. Makanan yang diambil daripada tumbuhan itu akhir sekali disembah kepada Tuhan dia, patung-patung dia. So ada cerita Allah nak perbetulkan uluhiyah, rububiyah dan kemudiannya uluhiyah. Yang kedua, Allah cerita dari sini bagaimana Allah mencipta pokok-pokok ni. Ma'rusyat tadi, pokok yang menjala dan tak menjala. Yang menjala ni pokok yang ma'rusyat ni junjung. Jadi ada pokok kena buat junjung. Pokok apa tu? Pokok apa itu, kacang. So Allah beritahu awal lagi macam teknik untuk menanam pokok. Pokok yang kena pokok labu. So kalau pokok kacang dibiar berselerak, dia tak akan berhasil. Jadi nak ceritanya ada teknikal di sini. Menanam pokok ni ada yang Allah ciptakan ghairu ma'rusyat, yang memang ada batang boleh tegak sendiri. So subhanallah, Quran menceritakan tentang kedudukan pokok-pokok yang dia memberi kesan tentang hasil di sebalik itu. Dua. Yang ketiganya, Allah Ta'ala cerita kuasa dia berjenis-jenis. Kalau tadi pengurusi sebut buah tamar, kemudian ada buah zaitun. Dalam Quran, dia cerita 1-2 poin lah. Kalau nak cerita semua buah yang kat kita punya buah macangnya, nak cerita semua, Quran hanya buat contoh, yang lain kiaskan lah. So nak ceritanya, yang dekat dengan kita boleh tengok. Bila tengok buah ni, tengok Allah yang maha kuasa. Pokok durian tu, dia punya benih elok je, tapi bila tumbuh buahnya, dia keluar duri, dia mari duri tu. Itulah subhanallah, Allah yang maha kuasa. Jadi berjenis-jenis. Kalau kita bagi chef yang tukang masak, makanan serupa, ingredient serupa, dia akan buat habis kuat, dia punya bentuk berlainan, tapi rasa serupa. Tapi Allah Ta'ala, air yang sama, tanah yang sama, tapi tumbuh pokok yang berlainan. Durian pula banyak jenis lah. Durian peraknya, durian pahangnya, durian sabak bernamnya kalau ada, wallahu alam. So buah duku, buah dan sebagainya. So nak cerita tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Dan Allah sebut kat situ, kulu. Allah suruh makan. Bila suruh makan, maknanya pokok-pokok ni nak ajar kat kita, dia tak tumbuh dengan senang tu. So orang pokok-pokok yang hebat, dia tak berlaku secara koinsiden. Dapat buah banyak, dia bukan tunggu tanam pokok macam tu. Dia mesti ada teknik dia. Di kulu ni nak suruh orang Islam tanam biar betul-betul. Sebab itu dalam soal tanam di sini Allah cerita dua. Kata Qardawi, dia kata nak menghasilkan satu tanaman, dia kena ada dua. Satunya syariatullah, yang kedua sunnatullah. Syariatullah, orang tukang tanam tu kena semayang, kena puasa, dekat di hati, dekat dengan Allah. Yang keduanya sunnatullah, dia panggil nature of law, cara tanam, benih, kemudian dan sebagainya, barulah dapat harta, dapat hasil. Dan satu lagi Allah cerita kat situ, dah tanam, kamu rasa, lepas kamu rasa, kamu kena berkongsi rasa pula. Dah dapat untung banyak, hasil buah banyak, kongsi rasa maknanya ada orang yang tak ada duit, ada orang hanya tengok buah saja, tapi mereka tak dapat apa, kena membantu. Bila membantu orang lain, orang yang dapat namanya zakat, kena bayar zakat. Bila bayar zakat, orang miskin dia akan dapat rasa sama hasil beruntung kita. Bila mereka dapat hasil, jadi pokok-pokok ni, kita punya ladang-ladang ni, dia akan rasa milik bersama. Kita kena jaga, jangan kacau sebab hasil pendapatan tu dia akan dapat sama.
Dan di hujung ayat tu kata, wala tusrifu, jangan kamu boros. So dapat duit daripada pendapatan tanaman, jangan belanja habis. Kena simpan juga untuk masa depan. Kalaulah akan datang dia tak berlaku, hasil tak dapat. Jadi dengan simpanan yang ada, dia boleh kita guna hari-hari ketika pokok tak menjadi. Hari menjadi kita makanlah, kita berkongsilah. Tapi hari tak jadi, macam Nabi Yusuf, dia merancang kalau masa depan. Jadi petani baik siapa sahaja dalam maksud yang besar lagi, pengusaha-pengusaha besar-besar, dia kena perencanaan di situ. Dan akhir sekali, orang yang disebut di sini, dia akan memakmurkan bumi Allah. Di ayat lain Allah Ta'ala sebut, huwa ansha'akum man fil ardi wasta'marukum fiha. Memakmurkan bumi ini adalah satu tugas yang paling besar. Sebab manusia punya tugas, yang pertama menjadi khalifah, yang kedua beribadat, dan yang ketiganya memakmurkan alam. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, cantik apa yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Tapi saya nak kaitkan sedikit dengan ayat yang selepas 141, iaitu dalam ayat yang ke-142 Ustaz. Allah Subhanahu wa taala merakamkan wa minal an'ami hamulatan wa farshan. Apa hubungan di antara binatang dan pertanian ataupun tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok? Mungkin di sana ada kaitan di antara, kombinasi di antara binatang yang merupakan kenderaan dan juga tanam-tanaman yang kita pungut hasil kita Ustaz. Okey. Ini soalan tak masuk skrip ni. Yeah. Soalan keluar tajuk. Okey. Hebat. Ayat 142. Sebenarnya bila soal tanaman, dia berkait dengan binatang. Jadi binatang dulu nak tanam, binatang yang tolong. Lembu, kebau. Jadi hari ni lembu, kebau tak ada. Yang ada kancil, rusa, angsa, traktor. Itu binatang baru. Yang maknanya binatang ni, dia membantu, maknanya nak bertani, kena ada alat-alat moden. Bila alat moden, barulah kita tak ketinggalan zaman. So petani-petani hari ni akan seronok. Sebab apa? Dia tidak tersisih sebab dia petani yang maju, bukan petani yang kuno. Dulu untuk sendiri, sekarang untuk masyarakat, untuk ekspor. Jadi sebab tu perlukan binatang tu. Jadi kombinasi di antara binatang dan pertanian ini penting dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kita melihat ayat ini dan tajuk perbincangan kita mengenai pokok beras ini lebih menjurus ke arah pertanian. Yang kita nak bincangkan pertanian ini dari sudut kaca mata Islam yang boleh membuka mata seluruh penduduk-penduduk di seluruh negara kita ini untuk mempergiatkan lagi di dalam bidang pertanian. Tetapi persoalan yang kita lihat pada hari ini, ramai orang melihat pertanian ini satu sektor yang kadang-kadang agak lekeh, agak terkebelakang, kurang glamour, kurang mendapat keuntungan. Ini perasaan-perasaan dan juga cop-cop negatif yang diberikan kepada sektor pertanian. Jadi malam ini kebetulan kita bersama dalam rancangan Halaqah ini. Saya nak bersama dengan Dr. Sharifah Hayati. Kita nak bincang-bincang, kongsi-kongsi tentang pertanian ini, Doktor. Dengan pandangan-pandangan negatif, orang melihat pertanian ini satu sektor yang kadang-kadang kurang mendatangkan hasil kepada ekonomi diri sendirilah, Doktor. Jadi bagaimanakah kita nak bagi sedikit suntikan motivasi kepada petani-petani kita ataupun bakal-bakal petani, bakal-bakal pekebun, bakal-bakal peladang untuk melihat bahawa pertanian ini merupakan satu kerjaya yang mulia di sisi Islam, Doktor. Silakan. Ya. Terima kasih Ustaz Azki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Khair Toyo, Menteri Besar Selangor, dan juga yang berbahagia Datin, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang membanjiri dataran Tonggak 10 Sungai Besar ini, dan juga para penonton yang sedang mengikuti rancangan halakah kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ni ya Ustaz Zawawi bersama-sama juga pada malam ini. Kita cerita tentang satu tajuk, kita bincang satu tajuk yang sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan tentang pokok beras. Dan saya kira bertepatan juga dengan tajuk kita pada malam ini. Saya lihat tempat yang kita pilih ni pun sangat sesuai sekali. Sebab sepanjang jalan nak kemari tadi Ustaz, kita tengok pokok-pokok kelapa sawitnya, kelapanya, pokok pisangnya, pokok sukun dah tentu ada dah tu, ya. Alhamdulillah, sesuai sangat tempat kita. Dan sebelum kita nak cerita panjang lah Ustaz, kita jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang Allah sebut di dalam surah Al-An'am ayat 141 yang telah diceritakan tadi oleh Ustaz Zawawi. Satu perkara jangan lupa, rupanya cerita kita yang disebut dalam Al-Quran ini nak menunjukkan nikmat, anugerah. Yang tu jangan lupa Ustaz, ya. Jangan lupa bahawa di dalam kehidupan kita ini Allah maklumkan melalui ayat-ayat Al-Quran tentang anugerah Allah, tentang nikmat yang Allah beri, antaranya tanah tanih.
tempat kita duduk ni, bumi yang kita pijak ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan sekadar kita dikurniakan dengan tanah, tapi tanah yang subur. Ada juga negara ada tanah, tapi tak subur, kontang, kering. Kita ni campak aja. Kalau biji rambutan tu tak pasal, dia tumbuh aja. Biji durian tak tahu lah Ustaz. Nak kata subur tuan-tuan dan puan-puan, tak dicampak, dibawa adik burung. La ilaha illallah, hidup dia, subur dia. Maka dengan sebab itu kita rasa beruntung. Kita duduk di negara kita Malaysia ni, kita diapit oleh jiran-jiran. Kita boleh lihat ada jiran yang tak cukup tanah. Pasir pun kena minta kita juga. Air tak cukup. Laut kita tambak, tuan-tuan. Tapi dia boleh juga kaya dengan cara lain. Ada juga negara yang dekat juga dengan kita, jiran sebelah kita. Kita lihat hasil pertaniannya Ustaz. Masya Allah. Buah mata kucing aja besar bukan main lagi. Durian tak bermusim, padi tak boleh kata. Kita import daripada dia. Maknanya nak kata Allah berikan kepada kita anugerah tanah. Maka kita nak sebut sambil-sambil duduk depan TV, sambil-sambil kita duduk di padang kita ni, alhamdulillah, ni anugerah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kita tahu ni anugerah Tuhan beri kita tanah, maka kita ucaplah syukur, alhamdulillah. Bila ada sifat syukur ni lah Ustaz. Mungkin kalau ada sifat negatif tadi kata, pertanian ni lekeh lah. Betul juga. Mungkin kalau saya tak faham pun, saya fikir macam tu. Keluar-keluar universiti nak suruh bertani Ustaz. Kita duk sijil macam-macam. Kenapa ya begitu? Ini naluri manusia lah saya ingat. Sebab apa tuan-tuan? Mungkin kalau bertani, berkebun, kita kata tak ada uniform lah Ustaz. Ya, tak gah lah dengan uniformnya mungkin. Tak ada name tag lah agaknya. Ada orang pergi kebun pakai name tag nama Ustaz dia. Tak ada pay slip lah agaknya bulan-bulan ya. Tapi hari-hari masuk. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin begitu. Tapi bagaimana dalam Islam? Supaya kita melihat bertani, berkebun, pertanian ini sebagai sesuatu yang sangat mulia dalam Islam. Khusus bagi orang Islam terutamanya. Pertama, dia ni adalah amalan para Nabi. Dia adalah sunnah. Kita jangan lupa tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mulia tu. Bagaimana dengan tanaman kurmanya, bagaimana dengan tanaman gandumnya, bagaimana dengan anggurnya, bagaimana dengan zaitunnya, bagaimana dengan tinnya, bagaimana dengan delimanya dan bermacam-macam lagi yang Allah juga sebut di dalam Al-Quran. Wat-tini waz-zaitun. Allah sebut. Kita bila pergi tempat orang tuan-tuan, bila kita pergi negara orang, antaranya baru ni saya ke Greece, penuh tanahnya dengan pokok zaitun. Jadi banyak tanaman Ustazah ya. Ya Allah. Jadi maksudnya pertanian ini di sisi Islam dia mempunyai kedudukan sekiranya kita mencari rezeki secara halal dan buat kerja dan mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, itulah sebenarnya cantiknya Islam yang diberikan kepada kita, yang memperlihatkan bahawa Islam itu semua merangkumi seluruh kehidupan kita, daripada ekonomi, sosial, termasuklah pertanian ini merupakan kerja yang baik, amal yang baik untuk kita teruskan semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang sekiranya kita mempunyai ketiga-tiga perkara ini, maka kita akan memperolehi kenikmatan dan kelazatan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, untuk mengetahui apakah ketiga-tiga nikmat dan perkara yang akan diberikan kelazatan iman itu, jangan ke mana-mana selepas ini insya-Allah, sama dengan TV9 dan untuk bersama-sama kami di dalam rancangan Halaqah Dekat di Hati insya-Allah. Dan malam ni untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang baru menekan butang televisyen, kita malam ini bersiaran secara langsung dari dataran Tonggak 10 Sungai Besar Sabak Bernam, Negeri Selangor, Darul Ihsan. Dan kalau peringkat awal tadi kita melihat ayat Al-Quranul Karim daripada surah Al-An'am ayat ke-141. Dalam round yang kedua ni kita akan melihat hadis yang ditinggalkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita mengkaji dan melihat intipati serta pengajaran-pengajaran yang boleh diambil di dalam hadis yang ditinggalkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dan hadis ini di mana hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yarza'u zar'an fayakula minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun.
atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan daripada Al-Bukhari, Muslim dan Al-Tirmizi. Hadis ini memberi maksud mana-mana Muslim yang menyemai atau menanam tanaman, maka jika dimakan oleh burung, manusia atau binatang, sesungguhnya ia mendapat pahala sedekah. Hebat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar memberi rezeki kepada manusia, menggalakkan manusia bercucuk tanam, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan kalau kita tanam pokok, binatang makan, maka itu dikira sebagai sedekah. Baiklah, kita terus nak bersama dengan Ustaz Zawawi bin Yusuf terhadap hadis yang telah kita bacakan ini, Ustaz Zawawi. Mungkin Ustaz kita perincikan maksud hadis ini dan juga pandangan-pandangan ulama tentang yang dimaksudkan dengan sedekah, pahala sedekah yang terdapat di dalam hadis ini, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin, muslimat sekalian. Dalam Islam dia ada beberapa perkataan. Yang pertama namanya zakat. Zakat ialah keluar belanja duit, padi, beras, binatang. Itu nama zakat. Infak, kalau infak dia lebih khusus, keluarkan duit. Kalau zakat ada makanan, ada duit, ada binatang. Tapi kalau sedekah, dia merangkumi semua. Duit, bagi keluar zakat yang wajib nama zakat, bagi sebagai, termasuk satu sedekah ni ialah juga dia masuk senyum sedekah, bantu orang sedekah, keluarkan tenaga sedekah. Malah sebut dalam hadis Nabi sebut suami bersama dengan isteri pun sedekah. So nak ceritanya sedekah ni dia lebih luas. Ada yang sunat, ada yang wajib. So bila dikaitkan dengan pertanian, jadi sebab itulah tadi yang Dr. Sharifah sebut, petani sebenarnya dia pergi ke ladang itu, ke tempat dia sedang satunya, dia bersedekah untuk diri dia, untuk keluarga dia, dan sehingga dia sebutlah hadis Nabi. Nak ceritanya dalam Islam ni orang mukmin ni dia buat apa pun dapat manfaat untuk diri dia, untuk keluarga dia, sehingga binatang-binatang pun. Binatang. Dan bila sebut binatang, termasuk burung, Allah sebut, Nabi sebut burung, manusia, burung tu banyak burung lah, burung pipit, banyak burung lagi. Binatang termasuk khinzir, babi tahu. Babi ni nak sebut kadang malu. Ada cikgu saya dulu, dia ajar ba alif ba ya, bunyinya khinzir. Dia malu sebut. So, apa binatang kalau dimakan dapat manfaat. Dan saya nak sebut di sini bahawa bila sebut sedekah, berbelanja. Sedekah yang pertama untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat. Bila sebut sedekah, maknanya orang paling bagus orang memberi. Sebab al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Orang memberi lebih utama daripada orang meminta. Jadi bila kita nak beri, hadis ni beritahu, sedekah maknanya kena kuat kerja. Bila nak sedekah, dia duit ada, hasil ada, baru boleh kerja. Ada orang bersedekah dengan duit, dengan tenaga. Kita sedekah sehinggalah sedekah secara langsung bagi buah kat orang. Ni yang tak sengaja ni. Burung bertinggik dapat pahala. Apa lagi? Yang makan, orang makan. Bukan makna bila buat pertanian tak perlu pagar, nak curi-curilah itu sedekah, tak. Kita kena jaga. Dan saya nak sebut, bila sebut buah ni sedekah, Islam dulu pernah jadi satu pokok besar. Pokok besar, orang barat mari tumpang belajar. Di Baghdad dulu, di Spanyol mari belajar. Dan bila pokok besar, buah banyak. Bila buah banyak, orang ambil kayu, pukul nak ambil buah, orang baling kayu, baling batu, kita bagi buah. Nak cerita baiknya kita bersedekah. Dan di sini juga dia mengaitkan tentang yang namanya amal saleh. So saya nak sebut, bila Islam kata sedekah, kita kena kerja kuat. Islam beritahu, saya minta maaf untuk petani, untuk siapa yang tuan-tuan dah tahu, Islam beritahu soal kerja keras, kita kena cari dunia 100%. Dan cari akhirat 100%. Sebab ada orang silap faham. Dia kata apa? Dunia separuh, akhirat separuh. Dia bukan seimbang saja. Dia kena integrated. Dua dalam satu. Killing two birds with one stone. Biji batu pukul, dua kena. Dua dalam satu. Menghilangkan kelemumur dan mencantikkan rambut. Dapat dua sekali. So, saya nak beritahu satu lagi. Nak beritahu, kalau boleh, orang pergi ke sawah tu, dia sebenarnya pergi beribadat. Kalau pergi masjid, alat ibadatnya tasbih, Quran. Orang pergi ke sawah, tanam padi, tanam apa, sebenarnya alat ibadatnya lah bajak, alat ibadatnya traktor, kerbau tu alat ibadat. So kalau kita pergi ke laut,
Kalau kita pergi nak tangkap ikan bawa surah Yasin, dia tak boleh. So bawa teknologi sebenarnya. Bila dapat, kita bersedekah. Bayangkan, kalau burung dapat manfaat, dah dapat pahala. Bayangkan orang dapat manfaat. Bayangkan kita bantu negara kita, ekonomi kukuh. Bayangkan kita ekspor luar negara. Orang barat sana sekarang, kita punya pertanian dah masuk dekat Dubai dan sebagainya. So bayangkan kita punya lebar pahala. So kalau dah pahala banyak, dunia dapat, akhirat dapat. Maksudnya kita bertani pun Ustaz, kita boleh mendapat pahala. Sama dengan kita beribadat di mana-mana tempat Ustaz ya. Jadi kita nak tengok pula dengan pandangan Dr. Sharifah Hayati Al-Qudsi mengenai pertanian ni Dr. Seperti mana yang Dr. sebut peringkat awal tadi, Islam memandang mulia terhadap pertanian. Tetapi malangnya masih ramai di kalangan kita ni yang berpandangan lekeh, pertanian tak glamour, untung tak banyak, kemudian buat kerja ni terpaksa berhadapan dengan pokok tanah kotor. Jadi bagaimanakah kita nak melihat kesan-kesan ini apabila berlaku dalam masyarakat kita yang kita bimbang takut orang tinggal pertanian, orang cari ekonomi yang lain. Dan apabila kita tinggal pertanian, maka sudah tentulah keseimbangan di dalam sosiologi politik dan juga negara kita ini tidak akan berlaku, Doktor. Boleh Doktor terangkan, kita kongsikan bersama dengan penonton. Ya, terima kasih Ustaz. Saya ingat mungkin sekarang perkara seumpama itu dapat dikurangkan kalau kita lihat dengan negara kita mengambil begitu pemberatan yang tinggi terhadap sektor pertanian. Ditambah pula lagi apabila kita bercakap dari sudut Islam. Kalau tadi saya menyebut tuan-tuan dan puan-puan tentang Islam melihat bertani itu sebagai suatu amal para nabi, bahkan amalan para sahabat. Bukan sekadar itu sahaja, kita patut mengukuhkan kefahaman kita bila cakap tentang bertani ini atau pertanian ini, dia adalah suatu jihad. Kalau tadi Ustaz Zawawi menyebut tentang jihad bekerja keras, Ustaz ya. Sebelum nak pergi bekerja keras itu, pertama sekali bertani ini dia berjihad dengan nafsu dia. Ya. Sebab itu Nabi menyebut di dalam hadisnya, jihaduka hawaka. Jihad kamu adalah nafsu kamu. Nafsu apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita sebenarnya berjihad pertama melawan nafsu malas. Melawan nafsu ngantuk, nafsu penat, nafsu letih, nafsu kotor tadi, nafsu tak glamour, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita melawan benda-benda tu. Saya ingat hari ni orang banyak lawan dah. Terutamanya penori-penori getah. Awal pagi lagi dah keluar. Bahkan elok kita pandang ke langit pula. Ustaz, sebelum kita menoreh, kita pandang ke langit. Ya Allah, jangan ada hujan hari ni. Tapi jangan lupa bila kita pandang ke langit, berdoa kepada Allah, janganlah hujan supaya aku dapat menoreh banyak hasil aku hari ni. Kita jangan pula lupa kepada hak harta. Seperti yang Ustaz Zawawi sebut tadi dengan sedekahnya dan sebagainya. Jadi kalau disebut, nak menghilangkan rasa-rasa negatif itu, kalau dah dikatakan dia sunnah, dia amalan para sahabat, yang keduanya dia jihad, tak cukup bukan sekadar jihad nafsu, tapi jihad yang kedua ialah jihad bekerja keras. Kalau saya nak ambil satu kisah, bagaimana seorang sahabat Rasulullah SAW berjalan bersama dengan baginda Rasulullah dan melihat seorang pemuda, badannya tegap sasa dan dia sedang mengusahakan kebun tamarnya. Bila sahabat berjalan dengan Rasulullah, nampak seorang sahabat yang lain mengusahakan kebun tamar, dia bercakap dengan Rasulullah, ya Rasulullah, tengoklah ruginya kita. Seolah-olah begitu dengan bahasa yang mudah ya. Ruginya lah, badan tegap sasa tapi tak pergi berperang, tak pergi berjihad. Ini nak kata, dia melihat pemuda yang tegap ini patutnya duduknya bukan di kebun tamar. Patutnya duduknya pergi bersiap sedia, pergi asah parang dan sebagainya, pedang dan sebagainya untuk bersiap sedia pergi berperang. Lalu apa kata Rasulullah SAW nak kaitkan bahawa bertani ini suatu jihad? Kata Nabi, kau jangan cakap macam tu. Kalaulah pemuda yang tegap sasa ini, dia mengusahakan kebun tamar ini sehingga dia tak minta-minta dengan orang. Maknanya tuan-tuan, dia usaha sendiri, titik peluh dia sendiri, dia tak pergi minta susah kat orang. Tak ada nasi, tak ada beras, tak ada makan, pergi cari orang, tuan-tuan. Tak, dia buat sendiri dengan badan dia. Sebab itu di dalam hadis Rasulullah SAW menyebut, kerja yang datang daripada titik peluh dan tangan sendiri adalah sebaik-baik kerja. Di dalam hadisnya, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadih, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik makanan itulah yang diusahakan dengan tangannya sendiri. Jadi kalaulah orang yang tegak sasa ni kau kata tak pergi perang, tak apa kalau dia usahakan kebun tu menyebabkan dia tak minta-minta dengan orang, maka itu satu jihad baginya, kata Rasulullah.
Dan kalau dia mengusahakannya dengan bersungguh-sungguh, bukan dia aja yang dapat makan, tuan-tuan, tapi dia tolong pula anak penak dia, isteri dia dapat dia beri makan, anak-anak dia dapat bantu. Maka itu juga jihad baginya, kata Rasul. Cantik perbincangan kita malam ini, Ustazah. Tentang pertanian yang kita bincangkan dalam rancangan halaqah ni. Sebenarnya jarang orang membincangkan tentang pertanian mengikut kacamata Islam. Ya, banyaknya kita berbincang tentang ibadah-ibadah yang khusus, Doktor, ya. Tapi malam ini kita nak bincang tentang pertanian, bagaimana pertanian di sisi pandangan Islam, pertanian yang boleh menghasilkan petani-petani yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pertanian ini dia menghasilkan makanan. Dan makanan ini penting kepada kita, sebab kalau tak makan, kita tak boleh hadir program halaqah kita malam ni, sebab semua letih lesu, tidak ada zat dan vitamin. Dan insya-Allah selepas ni kita akan kembali semula dan kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, pastikan anda setia di hadapan televisyen anda, dan insya-Allah kita beri laluan kepada iklan dan kita kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah bertemu kembali kita di dalam rancangan halaqah TV9 Dekat di Hati, dan kita masih lagi berbincang mengenai topik utama kita malam ini, iaitu pokok beras yang menjadi simbolik kepada pertanian. Dan malam ini kita nak terus pergi kepada Ustaz Zawawi bin Yusuf untuk membincangkan tentang pertanian ini, Ustaz. Kalau kita tengok pepatah ada menyatakan bahawa hilang nilai besi itu kerana karat, dan hilang nilai manusia kerana budi. Dan kita nak bincang tentang budi. Bertepatan pula tema majlis daerah Sabak Bernam kita, iaitu beriman dan berbudi. Cantik itu, beriman dan berbudi. Jadi kita nak bincang tentang kita berbudi kepada tanah, apakah hasilnya dan kesan-kesan serta kepentingan yang boleh diambil daripada hasil kita berbudi kepada tanah. Ustaz, silakan. Terima kasih muslim-muslimat sekalian. Bila sebut berbudi ni, kita kena bagi bodi. Berbudi biar bodi. Jadi bila berbudi dengan tanah, bagi bodi, bagi tenaga, satu. Yang keduanya, bila berbudi, sebenarnya bagi memakmurkan tadi tanah, Tuhan suruh. Yang kedua, kalau kata tak glamour berbudi bertanah, tak betul lah. Sebab doktor dah sebut, cuba tengok negara besar, negara Amerika Syarikat, besar perindustrian, dia punya pertanian cukup hebat. Jepun, dia punya pertanian cukup hebat. Dan negara Arab, Libya, negara padang pasir, dia ada minyak. Saudi, dia ada minyak. Tapi pentingnya yang bernama tumbuhan tanaman, sebab dia soal keselamatan. Sehingga dia airi kawasan padang pasir. Padang pasir, dia airi tumbuh pokok. Kita yang subhanallah. Sebab tu bila sebut berbudi ni, tuan-tuan sekalian, dia ada 3 benda. Satunya dia ada modal. Yang keduanya dia kena ada ilmu. Yang ketiganya kena ada proses. Modal tanah yang disebut negara kita cukup subur. Yang disebut subur ni, satunya tanam berbagai. Kita baling pun subur. Baling pokok, baling subur. Baling bengkok, tumbuh betul. Baling orang, tak tumbuhlah, baling orang. So nak cerita modal, satunya dah ada tanah. Sebab itulah kadang-kadang tanah-tanah adat, kalau dibiarkan begitu, kita sebenarnya menzalimi. Sebab benda bermanfaat, kita tak gunakan. Kemudian satu lagi, ilmu. Ilmu ni, berbudi bukan dengan cara tak kerti. Sebab tu saya sebut tadi, nak berbudi dengan tanah, kena ada ilmu pengetahuan. Ilmu itulah saya sebut 2. Satunya syariatullah, sunnatullah. Syariatullah, kena semayang, kena ikhtiar, kena usaha. Satu lagi sunnatullah. Sunnatullah kena ada teknologi, ada cara, ada dan sebagainya. Sebab begini, saya buat contoh satu. Kalau kita nak berbudi, semayang kuat, ibadat kuat, sujud sampai ni, sampai dahi hitam, tanam padi, benih tak peduli, baja tak peduli, apa lagi, kambing lembu tak peduli. Ada seorang lagi, semayang tidak, puasa tidak, sembah berhala pula tu, contohlah, bukan Islam. Dia tak semayang tapi dia tanamnya benih yang bagus, semuanya bagus, siramnya bagus, baja bagus, agak-agak pokok mana tumbuh? Yang kuat semayang ke tak semayang? Yang bukan, soalnya satunya semayang patut, tapi kalau teknik tak betul, kita tak berbudi dengan tanah. Itu cara yang tak betul. Dan satu lagi, dia kena ada proses. Sebab bila sebut proses, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam buku dia Priority, dia kata, hari ni hukum bekerja, Nabi ada bertani, Nabi ada bisnes, Nabi ada buat perindustrian, Nabi macam Nabi yang besi tu, Nabi Daud.
dia pegang besi. So nak ceritanya, dia kata dalam Islam hari ni, kerja yang paling utama, dia kata tak boleh kata yang mana lebih utama. Tapi tengok keperluan dan tengok kemampuan dan apa yang ada. So kalau orang sebab berenam, ada tanah, ada kemampuan, kerja lain tak ada, menguruskan tanah itu wajib. Berbudi bertanah wajib. Tak berbudi berdosa. Dan bila pandai menghasilkan pula, kena ada pula orang lain pula menguruskan dia punya hasil tani itu untuk dikilangkan. So perkilangan datang bila ada pertanian. Lepas tu perdagangan. So sebenarnya bila sebut berbudi bertanah, dia berkait soal tanam, berkait soal makan, perusahaan dan sampailah negara besar membina ekonomi. Jadi dia tak akan ada kilang kalau hasil tak ada. Maksud kita berbudi kepada tanah ni pada masa yang sama, Ustaz, kita berbudi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita berbudi kepada tanah, kita berbudi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila cukup nisab, cukup haul, kita kena keluar zakat. Berbudi kepada tanah, kita menanam tanaman, kita kena solat. Itu sebenarnya apa yang nak dibincangkan pada malam ini. Supaya kita bertani pun kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita terus kepada Dr. Sharifah Hayati Al-Qudusi. Kita nak pergi jauh lagi, Doktor, yang peringkat lebih global tentang bagaimana pengagihan hasil pertanian yang berlaku, yang mesti diagihkan dengan sistematik, adil, saksama dan mengikut syariat dan nulas-nulas Islam. Tetapi kita tengok di negara-negara, khususnya negara yang berkrisis ekonomi, mempunyai krisis kebuluran, mereka tidak mendapat hak daripada hasil pertanian. Jadi apa pandangan doktor dalam krisis yang berlaku dalam negara-negara yang menghadapi masalah kebuluran ini, Doktor? Silakan. Ya, terima kasih pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat yang dihormati sekalian. Sebenarnya bila kita cakap tentang pokok beras ni, dan bila saya sebelum ini menyebut tentang jihad tadi, rupanya bila kita cakap tentang bertani, kita jihad kita tak sekadar untuk kita, periuk kita, perut kita. Tapi rupanya dia pergi luas daripada itu sampai ke tahap yang Ustaz Zawawi sebut tadi, perdagangan, perindustrian, import, ekspor dan sebagainya. Kita bersyukur sebenarnya ada negara yang Allah berikan dengan tanah yang subur. Ada negara yang kuntang sehingga mengakibatkan kebuluran. Ya, di Somalia, di Sudan, di Eritrea dan sebagainya. Tapi bila ada negara yang subur ini, apabila dilakukan bukan untuk perut sendiri, tetapi untuk yang lain, akibatnya kita lihat kita melaksanakan satu kefarduan yang sangat penting, iaitulah fardu kifayah, sehingga kan ramai yang dapat menumpang daripada hasil tanah kita tadi. Jadi kita lihat inilah yang sangat baik sekali dalam Islam itu, apabila kita melakukan sesuatu, kita lakukan dia sebagai suatu jihad, maknanya bersungguh-sungguh sehingga ke tahap kita menunaikan kefarduan, iaitulah fardu kifayah. Kita bukan sekadar membantu masyarakat di negara kita memerlukan keperluan-keperluan asas. Padi, beras, tengok bila gula tak ada dan sebagainya, berkurangan dan sebagainya, ya. Tetapi juga kita membantu negara-negara yang berada di dalam kesusahan. Dan bagi kita yang ada ini dan bagi yang tidak ada, jangan dilihat itu sebagai tidak adil Allah SWT. Tidak. Sebenarnya apabila tidak ada, tuan-tuan, orang yang tidak ada negaranya ini dengan tanah, dia memikir, ini akal pula Allah beri. Fikir bagaimana nak mengusahakan ekonomi negara dengan cara lain. Bahkan yang tak ada ni pula, dia pula memberikan kepakaran dia kepada negara yang ada. Dia melabur di negara itu dan hasilnya dibawa pulang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kira kita di Malaysia pun begitu juga. Sudah banyak negara yang kita melabur dengan pelbagai tanaman dan sebagainya, hasil kepakaran-kepakaran yang kita ada. Dan inilah yang kita nak. Pokok pangkalnya, kita tanam, kita beriman budiman, kata orang Selangor. Kita nak apa ya? Jangan sampai kita lupa kepada apa yang kita ada. Kerana di dalam Al-Quran, kalau kita lihat surah Al-Waqi'ah, kita kata lihat orang yang kebulur, kita lihat kita yang ada perlu membantu, kita yang ada perlu meningkatkannya, dan kalau tidak berasaskan kepada keimanan, kita takut apa yang kita ada Allah tarik. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Waqi'ah, Allah menyebut afara'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu khutaman fazaltum tafakkahun. Tidakkah kamu melihat apa yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkan atau kamikah yang menumbuhkan? Dan kalau kami kehendaki, sudah tentu kami akan jadikan tanaman itu kering, hancur sebelum ia berbuah. Maka tinggallah kamu dalam keadaan hairan dan menyesal. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita membantu untuk kita dan juga menolong yang lain, Ustaz. Baik, terima kasih bagi Dr. Sharifah Hayati. Dan cantik perbincangan kita pada malam ini yang kita kaitkan di antara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kepada mereka-mereka yang mengusahakan tanah, bertani, bercucuk tanam, berkebun. Semoga dengan amal
amalan yang kita lakukan ini merupakan amal soleh seperti yang mana disebut oleh Ustaz Zawawi tadi. Kita bersedekah, cukup haul, cukup nisab, keluarkan zakat. Kita bertani, kita mengerjakan salat. Kita bertani, kita tidak menipu. Dan kita menunaikan tanggungjawab kita kepada anak dan isteri keluarga kita, insya-Allah. Dan bertepatan dengan tema Majlis Daerah Sabak bernam Beriman dan Budiman. Oleh sebab itulah cantik perbincangan kita malam ini untuk bincangkan. Dan kita akan